Ni satu petak satu petak. Contohnya beginilah, ni satu petak. Okey. Satu petak ni. Bagaimana satu petak ni boleh menjadi pecahan per 100? Jadi mudah saja. Kita pecahkan satu petak ni kepada 100 bahagian. Macam mana kita nak tahu 100? Kita boleh tengok di sini lah. 1, 2. Di sini 10 Di sini 10. Kalau di bawah pun 10. 1 sini, 2. Jadi kita dapat petak ni. Sini 10, sini 10 Jadi dalam petak ni sebenarnya adalah petak 100. Jadi kita dapatlah pecahan per 100. 100 Nampak ni. Tu kita dapat pecahan per 100. Kita dah pecah kepada 100. Tapi kita belum buat apa-apa lagi Kita belum buat apa-apa lagi. Okey, kemudian kita lorekkan ataupun kita warnakan contohlah kita warnakan sini, kita warnakan warna coklat. Warna ni lah Okey. Tu kita dapat sini. Maksudnya 10 ni 10. Jadi dekat sini kita dapat 10 per 100. Macam mana 10 per 100? 10 per 100. So, bagaimana pula 10 per 100 ni nak jadi peratus? Macam mana pula dia nak jadi, kita nak tukar kepada peratus? So, peratus kita tahu. Ni lambang bagi 100. Bukan 4 10 Okey. 10%. Mudah kan? Sama saja ni, cuma yang ini disebut pecahan per 100, yang ini disebut peratus. Cara menulis berbeza, nilainya sama. Okey, mudah kan? So, tak ada masalah ni Yang 10 ni yang berwarna ni. Yang 10 ni yang berwarna Okey, 10 ni yang berwarna. Boleh Tak ada masalah. 10%. Okey, macam mana kalau kita nak tambah? Kita tambah sini. Tu kita dapat di sini 10, sini 15. Ini akan menjadi 15. Sini pun sama, 15. Mudah saja. Begitulah kalau kita nak tukar sebaliknya pun. Tapi kalau kita faham betul-betul, kita senang je nak tukar ni. Cuma kadang-kadang ada masalah sedikit bila pecahan kecil di bawah daripada 10, kita nak tukar kepada perpuluhan. Tapi tak apa, itu kita tengok kemudian nanti. Baik, kalau kita dah faham ni, kita tengok pula bagaimana kita nak tukar 15% ni atau 15 per 100 ni kepada perpuluhan. Baik, kita kena ingat tadi satu petak bila dipecahkan dia dah tak menjadi satu, betul tak? Kalau tak menjadi satu, mesti di bawah daripada satu apa? Di bawah daripada satu sifar lah. Kita tengok dia punya contoh biasa kita tahu nombor bermula daripada sa, sini puluh. Saya ringkaskan, saya tulis pendek je lah puluh ratus. Sa 10 ratus. So, di mana pula per 10 per 100 ni? Di mana? Okey, kita lihat. Sebab per 10 per 100 ni, dia tidak cukup untuk menjadi satu. Jadi, dia ada di sebelah sini. Per 10. Baik, di sini per 100. Okey, di sini titik perpuluhan. Ini ada perpuluhan ni. Titik puluhan yang membezakan antara nombor bulat sa 10% dengan nombor pecahan. Nombor pecahan di sini per 10 dan per 100. Saya nak pendekkan ni sebab ni ruang yang agak panjang. Jadi saya tukar ni. Per 10 ni saya tukarlah guna simbol ni lah, lebih mudah Jadi kita tak guna ruang yang besar. Okey, per 100 pun sama. Kita ganti dengan simbol macam ni, lebih mudah lah Baik, ni dia. Ni rumah.
per 10. Ini rumah per 100. Macam mana kita nak tukar? Kita tahu pecahan bila dipecahkan, sar ni dah tak boleh jadi satu lagi dah. Jadi kita letak sifar je. Sifar ini per 100. Di mana 100? Ni kan 100 kan? 100, 5, 1 di sini. 5, 1. Titik perpuluhan. Sini titik perpuluhan. Tuh. Inilah. Inilah keadaan dia. Jadi, sifar perpuluhan 15. Okay? Jadi, kalau kita lihat, ini sama dengan sifar perpuluhan 15. Okay. Dapat, kita besarkan. Kita besarkan. Kita buat begini. Jadi kita tahu ini kaitannya 15 per 100 sama dengan 15% sama dengan sifar perpuluhan 15. Macam mana kita nak tulis sifar perpuluhan 15? Kita boleh tulis sifar perpuluhan 15. Kita tak tulis sifar perpuluhan 15 Kita tulis sifar perpuluhan 15. Ini kalau kita nak tulis dalam bentuk perkataan lah. Ini dalam angka. Baik, kita tengok contoh lain lah. Kita tengok contoh lain. Contoh lain kita nak guna macam ni. Okey. Ni berapa? 50 Okey. Ni 50 10, 20, 30, 40, 50, 50. Dekat sini akan jadi 50 per 100 sama dengan 50%. Bagaimana macam mana kita nak isi dekat sini Dekat sini. Sama juga Sama juga. Tengok sini. Kosong. Di sini 05. Sebab kita mula daripada per 100 lah, senang. Kosong. Di sini 5. So, kita dapat mudah kan? Kosong sifar perpuluhan 5 sifar. Jadi sifar perpuluhan macam mana kita nak tulis? Sifar perpuluhan 5 sifar. Mudah kan? Rasanya senang je Senang je. Sama juga bila kita nak tukarkan daripada perpuluhan ke peratus ataupun perpuluhan ke per 100, sama juga cara yang kita gunakan. Contoh kalau kita nak, saya nak tunjuk contoh lain lah. Andai kita nak tukar perpuluhan ke pecahan per 100. Okey, saya tunjuk contoh lain. Saya guna warna lain lah. Saya nak tukar sifar perpuluhan sifar 9. Ini contoh lain Contoh lain yang saya nak tunjukkan ni. Contoh lain lah. Tapi saya tak nak padam yang ini Sifar perpuluhan sifar 9. Jadi kita tahu 9 per berapa ni? Ni 9 per 100. 9 berada pada nilai tempat per 100. Jadi 9. 9 sama dengan ni Sama dengan ni. Sama tak? Sorry. Sama. 9 per 100. So, kalau kita nak tukar kepada peratus, sama jugalah. Kita tukar saja. Sama macam dengan ni. Sama macam dengan ni.
Jadi kita dapat, okey, saya nak bawa yang ini je sebab saya tak nak tukar tulisan lain. So, 9 kan? 9 di sini. Kita dapat 9. 9%. Sama nilai. Bentuk berbeza. Ini bentuk peratus. Bentuk pecahan per 100. Ini bentuk peratus.